Serutan perlawanan menarik di antara Selangor menentang ATM. Aksi pusingan pertama Piala FA menyaksikan Selangor menyambut kunjungan ATM di Stadium Shah Alam. Pasukan tuan rumah dikejutkan seawal minit ke-7 apabila tandukan Syukur Adan di kawasan kotak penalti disudahkan dengan baik Marlon Alex James. Hafizi Faizal menggandakan kedudukan skuad tentera pada minit ke-25 apabila rembatannya terbias kaki Asraruddin Putra dan menerjah gawang Selangor. Bersambung babak kedua, anak didik Irfan Bakti merapatkan jurang jaringan menerusi tandukan pemain gantian Afiq Azmi hasil hantaran Solihin Kanasian pada minit ke-54. 3 minit kemudian Afiq berjaya menyamakan kedudukan apabila tandukannya gagal diselamatkan penjaga gol Selangor, Nur Azlan Razali. Perlawanan terpaksa dilanjutkan sehingga ke masa tambahan dan kontroversi melanda perlawanan ini apabila pengadil perlawanan Amirul Izwan Yaakob tersilap melayangkan kad kuning kedua buat Syukur Jusoh. Keputusan tersebut mengakibatkan provokasi di antara pemain Selangor dan ATM, terutamanya di antara Afiq Azmi dan Syukur Adan. Sejurus selepas itu, pengadil perlawanan menarik kembali keputusan ke atas Syukur dan beliau dibenarkan bermain sehingga tamat whistle penamat dan perlawanan terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti. ATM gagal mara ke pusingan kedua apabila sepakan penalti K. Ruben Hafizi Faizal dan Bruno Marteloto diselamatkan Nur Azlan Razali. Selangor menang penentuan sepakan penalti 3-2 dan mara ke pusingan seterusnya. Itu dia perlawanan yang begitu banyak sangat dicemari oleh insiden-insiden yang tak diingini, terutamanya masalah pergaduhan di antara pemain, kesilapan pengadil yang paling kita sentuh dulu mengenai kesilapan pengadil ni, Nazab. Kerana sepatutnya Nasrik Baharom yang dilayangkan kad kuning yang kedua. Tetapi boleh tersilap pula Syukur Jusoh yang kena dibuang padang dan dipanggil masuk semula. Pernahkah anda lihat ini terjadi dalam bola sepak profesional? Secara peribadi inilah perlawanan yang pertama saya saksikan. Begitu banyak kontroversi, banyak sekali perkara-perkara yang negatif dalam game ni. Apapun pengadil adalah satu keputusan bagi saya cukup mengecewakan. Tidak fokus ya? Tidak fokus dengan keadaan. Bagaimana beliau boleh tersilap. Perkara yang tak pernah saya saksikan berlaku dalam game ini. Dan juga ia adalah satu, saya harap pengadil akan beri yang lebih terbaik lagi kerana mereka sekarang ini sudah dipandang. Boleh tak kita maafkan pengadil kerana kalau mungkin kesilapannya salah baca nombor jersey? Seorang 6, seorang 8 mungkin. Saya rasa itu adalah perkara yang tidak boleh diterima pun. Bagaimana beliau yang memegang pen dan menulis, beliau tidak perasan ia tidak sepatutnya berlaku. Okey, konsentrasi perlu lebih tinggi. Okey, pergaduhan pula Afiq Azmi yang muncul wira dan juga boleh dikatakan muncul sebagai duri dalam daging lah. Kerana dah elok dah dia main, lepas tu dia mungkin tak berapa mature lah kerana kematangannya belum ada lagi, pemain muda. Mungkin beliau tak berapa puas hati, Hai-O menolaknya untuk meleraikan pergaduhan, tapi beliau masuk dan ada desas-desus mengatakan beliau masuk ke dalam training room ATM selepas itu dan bilik persalinan mereka dan kemudiannya diserang pemain-pemain ATM. So apa komen anda tentang tindakan atau tingkah lakunya? Sungguh memeranjatkan bagaimana beliau boleh dianggap wira tetapi sebaliknya melakukan provokasi yang tak sepatutnya. Pemain muda ini sebenarnya pada saya tidak matang pun. Beliau telah melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya dan saya mendengar juga beliau melakukan celebrate yang tidak betul di depan pemain-pemain ATM. Itu adalah perkara yang sepatut beliau elakkan dan kita harapkan pemain ini harus belajar daripada kesilapan kerana telah menang sepatutnya boleh meraihkan seperti biasa. Belum mendapat cup lagi. Apapun tindakan beliau, saya harapkan FAM menyiasat perkara ini dalam rakaman dan siapa yang memulakan dan siapa yang terlibat harus denda yang sewajarnya diberikan kepada pemain-pemain tertentu. Tapi kita sentuh mengenai game tersebut. ATM dahului dengan 2-0 kelebihan tetapi merugikan kelebihan 2-0 itu di Selangor kembali seri menyamakan kedudukan. Bagaimana anda melihat perlawanan ini secara keseluruhan? Siapa yang lebih menyelah? Siapa yang patut menang? Saya lihat ATM lebih bermain baik dalam perlawanan itu. Mendahului dengan 2-0, satu jaringan cukup selesa sebenarnya. Tetapi mereka leka dan gagal. Walaupun satu kebangkitan yang baik daripada pasukan Selangor dan ia adalah satu pemangkin dan juga bagaimana pemain ini berikan ruang yang baik, ketinggian yang baik, menjaringkan 2 gol. Ia adalah satu pencetus semangat untuk pasukan Selangor. Soalan ni Nazab, adakah ATM ni mempunyai badi di dalam Piala FA ni? Dah kali kedua berturut-turut mereka tewas dalam pusingan pertama seperti mana mereka tewas musim lepas hasil jarangan Kubala untuk pasukan Perak yang telah menyingkirkan mereka seawal pusingan pertama. Ya, memang benar bagaimana ATM di musim yang lepas mereka kecundang di awal-awal dan juga Nur Azlan muncul wira. Beliau menjadi punca kekalahan di musim yang lepas kepada JFC
dan pada kali ini beliau adalah Wira yang patut diberikan pujian. Okey, apapun tahniah kepada pasukan Selangor kerana telah melangkah masuk, tapi kita harapkan insiden-insiden seperti ini tidak akan berlaku lagi dalam musim-musim yang akan datang, sama ada di Piala Malaysia, Liga Super dan juga Piala FA. Kita nak lihat pula kata-kata daripada jurulatih masing-masing, Irfan Bakti, B. Satyanandan dan juga Hai-Oh. Saya puas hati dengan pemain-pemain saya. Kita kalah penalti melalui penalti, tetapi kerana mungkin kecewa pemain-pemain masuk penalti pun dah nampak game tu kita punya, tapi kita dah bagi hadiah kepada Selangor. Yes, saya memuji pemain-pemain saya kerana mereka dapat comeback setelah ketinggalan 2-0. Jadi mereka tidak putus asa untuk menyamai kedudukan dan seterusnya memenangi penalti. Untuk saya, pandangan saya, bagi saya Afiq tak sepatutnya melibatkan diri dia dalam aksi ataupun dalam sedikit kekecohan tadi. Saya rasa bagi saya Afiq yang memulakan dulu provokasi itu. Jadi mungkin ketidaksabaran berlaku kat situlah, ada berlaku pergaduhan. Bukan disebabkan kerana kalah ke, kerana pengadil ke, tak ada. Ini provokasi daripada Afiq sendiri. Kita akan membuat laporan kerana ada sepatutnya game sudah habislah kerana harus bersalaman. Kalau tidak tak guna budak-budak saya pergi ke bench. Ini mungkin masih panas lagi dan kita mengenal pasti siapa yang telah memukul Afiq dan melempar botol ke mukanya.